Oke, so tadi kita sudah menerangkan tentang uh, sistem penghadaman. So sekarang kita akan menerangkan tentang urinary system. So di sini ada dua gambaran. First kali ini secara umum, and then ini ada di bahagian buah pinggang, ataupun kidney. So mari kita first kali kita akan ceritakan di sinilah, Terus kali di sini kita akan menceritakan tentang kidney, urinary system ataupun sistem kencing. Di sini secara umumnya orang yang tahu kidney ini ialah tempat penapisan. Ini kidney, penapisan air kencing. So ini ureter ialah saluran untuk air kencing itu bergerak ke dalam urinary bladder. Urinary bladder ni dia seperti tempat senang untuk kita faham, ialah macam tangki tempat air kencing kita. So ini tempat kita punya pembuangan lah, uretra. Okey, di sini mengikut soalan ni proses urinary formation. Okey, di sini kita akan ataupun pembentukan urin. So di mana dia akan berlaku penapisan. So di sini di sini akan lebih senang untuk kita faham. Di sini secara umumnya kalau penapisan ni dia akan melalui dinding separa glomerulus dan antara glomerulus dan kapsul glomerulus. Kita akan tunjuk glomerulus dan di sini benda itu akan berlaku bermula di sini. Bila efferent atrial yang mempunyai diameter lebih besar daripada efferent atrialus, dia akan menghasilkan tekanan yang kuat dan bahan-bahan daripada darah tertapis. Dia hasil tapisan ni, hasil yang dalam kidney ni ataupun glomerulus, dia akan menapis komponen-komponen yang terdapat dalam darah kecuali red blood cell, sel darah merah, sel darah putih dan protein plasma. Secara umumnya benda ni dia akan proses ni di mana bahan-bahan yang masih diperlukan akan ditapis semula untuk diserap ke dalam saluran ni, dalam saluran ni. Secara saluran ini, apabila ada air kencing tu masuk bahagian sini, dia akan diserap semula untuk keperluan badan, seperti contohnya yang akan diserap semula seperti air, asid amino, ion-ion yang terpilih seperti kalsium, nutrien ataupun gula yang berlaku di sini. So apabila rembesan yang akan berlaku di sini, dia akan berlaku di antara proximal convoluted tubule dan distal convoluted tubule. Dia benda tu akan berlaku bahagian sini, kedua-dua ni. So dia bahan-bahan yang tidak diperlukan akan dirembeskan ke dalam tubule dan dibawa keluar daripada badan dalam bentuk urin. Dia juga akan termasuk dalam ubat-ubatan toksin, ion dan kreatinin dan sedikit amino. Secara umumnya, dalam ini secara luaran kita boleh nampak, jika ikut buku anatomi, dia akan menunjukkan seperti dia ada bulat-bulat di dalam ni, di mana molekul-molekul tu akan masuk ke dalam ataupun tapisan tu akan berlaku secara kalau mengikut buku anatomi. Apabila
apabila sudah berlaku penapisan ini, dia akan menjadikan urin, di mana secara dalam urin, okay, urin ini dia akan berlaku, dia terdiri daripada 95 air dan 5% bahan terlarut. Okey. Okey, sejak bila pengangkutan dan penyimpanan air kencing ini, pengangkutan air kencing biasanya dia akan berlaku dari sini. Okey, dari sini. Ini ialah salurannya. Dan tempat penyimpanannya ialah di sini. Okey. Kita kena tahu nih, ini ialah tempat penyimpanan air kencing. Okey, di dalam soalan dia ada meminta pasal elimination of urine, artinya lebih difahamkan kepada karakteristik ciri-cirinya. Okey, penghasilan urin ni secara umumnya urin yang telah ditapis, okey. Penghasilan urin untuk sehari lebih kurang 0.6 kepada 2.5 liter. Itu ialah itu bergantung kepada pengambilan air yang diambil oleh individu serta suhu badan persekitaran, kadar pernafasan. Kebiasaannya kadar penghasilan urin secara normal, okey, secara normal ialah 40, okey, nampak kan, 40 ke 60 mls sejam. Okey. Okey, ini penghasilan air kencing, okey, secara normal. So, bila kita berceritakan tentang proses yang diminta, proses of micturition, di mana secara umumnya urin dikeluarkan daripada badan melalui proses micturasi, pembuangan air kencing, okey. Pembuangan air kencing artinya berlaku di sini, air kencing itu sudah ada di sini. Okey. Apabila air kencing telah mencecah jumlah 200 ke 400 ml, reseptor pada pundi kencing akan mengirim maklumat melalui saraf tunjang ke dalam otak. Apabila maklumat telah ditakrifkan, maka tindak balas akan dihantar untuk mencetus kemencetan otot pada dinding pundi kencing. Okey, mari kita cerita sedikit. Okey. So, tadi saya sudah menceritakan secara, artinya saya menunjukkan inilah tadi kita ceritakan pasal micturition process, okey. Bila urin dikeluarkan melalui proses micturasi, okey. Bila bahagian ini kalau kita tahu ialah dia macam kantung, macam tangki tempat air kencing kita bertakung begitu, tempat penyimpanan sementara lah. So bila air kencing tu sudah ada di sini, dia kalau macam kandungan dalam air kencing ni, dia dalam 200 ke 400 ml begitu, okey. 200 ke 400 ml. So bila dia sudah penuh, benda ni penuh di dalam tangki ni, dia akan menghantar isyarat kepada otak manusia, di mana dia akan membagi tahu manusia, air kencing dalam kau punya pundi, tangki air kencing sudah penuh. So dia hantar kepada otak, dan antara pada otak, maka otak akan membagi signal ataupun isyarat untuk, ini masanya untuk kau buang air kencing kau. Maka bila proses itu berlaku, dia akan pengecutan otot pada dinding pundi kencing, artinya dia akan mengeluarkan air kencing yang ada di dalam tangki ini. Okey, cara itu je prosesnya. Okey. So, terima kasih. So, malam ni saya sudah menerangkan dalam dua proses yang diminta dalam assignment ataupun tugasan Madam Laksana. First sekali pasal ni digestif, saya harap boleh faham digestif yang ada 6 proses segala. Okey. Dan kedua adalah urinary system, dan kebiasaannya benda ni filtration akan berlaku di bahagian buah pinggang. Okey. Kebiasaannya kalau secara umumnya dia akan berlaku di
penyerapan berlaku di proximal convoluted tubule dan distal convoluted tubule. Kalau kita baca dia lebih senang PCT ataupun DCT. Oke. Terima kasih, itu saja dari pembentangan saya untuk tajuk ini. Oke, terima kasih.